Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita santai-santai ya di hari Sabtu di hujung minggu bersama-sama dengan ahli keluarga. Ya, boleh jadi masa ni ada ramai yang bercuti. Terima kasih yang sudi dan setia untuk mengikuti secara langsung, walaupun saya tidak sempat untuk nama iklankan dalam Facebook, tapi alhamdulillah ya masih ada lagi yang mengikuti dan insya-Allah akan ada yang mengikuti selepas daripada ini insya-Allah. Di tangan saya ni ada kitab ya, kitab Mustika Hadis. Ya, kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid pertama. Ya. Kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid pertama diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Mungkin muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, mungkin di rumah kita ada kitab ni disimpan insya-Allah. Pagi ni saya nak sebut ringkas saja. Ya, saya memilih tajuk daripada kitab ini, kitab Mustika Hadis ini, jilid pertama. Itulah tajuknya ialah wajib menjaga dan memelihara jangan rosaknya iman dan Islam. Wajib ya, kita mesti jaga dan kita mesti wajib kena pelihara. Ya, jangan sampai iman kita, akidah kita, Islam kita jadi rosak. Ya, sebab ini merupakan ya, kewajipan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim untuk memelihara agama ini. Dan jangan bermudah-mudah dengan perkara agama. Ya. Oleh kerana agama Islam ialah agama fitrah insaniyah. Ya, dalam dunia ni ya, tidak ada satu agama yang sifatnya fitrah insaniyah. Tidak ada melainkan Islam. Islam yang sangat, agama yang sangat harmoni, agama yang sangat secucuk dengan naluri akal manusia. Ya, Islam agama yang sangat memahami tentang fisiologi, psikologi, tentang keperluan zahir, batin, akli, jasmani dan rohani manusia. Kerana sesetengah pahaman agama lain kadang-kadang tidak berlakunya keseimbangan dalam menghayati agama mereka itu. Ya, ada yang keterlaluan dari sudut ya, spiritualnya sampai mengabaikan soal fizikal dan sebagainya. Ya. Ataupun barangkali ada ajaran-ajaran di dunia ini yang terlampau ya, fokus kepada soal-soal keduniaan, ekonomi sebagainya sehingga lupa soal-soal spiritual, soal ya, soal ketenangan jiwa, soal ya, menguruskan hati dengan baik. Namun Islam agama yang sangat indah, agama yang sangat cantik kerana dia menguruskan akal, jasmani dan rohani manusia serentak.
Sebab itulah Islam ialah agama fitrah insaniyah yang sangat sesuai, yang sangat secocok, ya, dengan naluri, dengan tabi'i, ya, kehidupan kejadian, ya, insaniah, hidup manusia. Sebab tu kalau kita mengaji kitab fiqh, ya, fiqh ni dia ada 4 robok kalau mengaji kitab fiqh. Ya, dia ada, ya, robok beribadah sebagai asas. Kemudian selepas robok ibadah ada robok muamalah. Ya, kita bukan hidup sorang-sorang, kita bermasyarakat, kehidupan kita perlukan kepada bekalan, ya, pada makan, minum, pakaian, rumah dan sebagainya. Maka kita kena berinteraksi dengan orang lain. Maka Islam atur. Ya, maka di sana ada dipanggil robok ataupun bahagian muamalah. Kita nak berjual beli macam mana, nak tempahan sebagainya. Islam aturkan. Cukup indah. Kemudian setelah manusia dah diajar tentang beribadah, ya, mengaturkan diri mereka dari segi semayang, puasa sebagainya, tutup aurat. Kemudian yang kedua ada bab muamalah, ya, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Manusia pula teringin nak berumah tangga. Ya, sebab manusia yang normal, jangan kita cakap yang tak normal, ya. Kalau yang normal pasti dia akan ada keinginan untuk berumah tangga, untuk hidup berpasangan. Islam atur pula. Maka di sana ada dipanggil bab munakahat, nikah kahwin. Masya Allah, indahnya ajaran Islam. Sebab tu Islam ni sangat memahami dengan kehendak, keperluan naluri manusia. Ya. Kemudian setelah faham bab ibadah, ya, memahami perkara muamalah, berurusan jual beli, memahami pula tentang menikah kahwin, tanggungjawab suami isteri sebagainya, ya, nafkah zahir batin semua sekali. Kemudian Islam ada di sana dipanggil, ya, bab jinayah. Kadang-kadang ada kalau manusia ni dia melakukan perkara-perkara yang mencerobohi hak orang lain dan seumpamanya, maka Islam datang. Islam sudah pun lengkap, ada peraturan dan undang-undangnya yang tersendiri. Tidak boleh kita suka-suka nak mencerobohi hak orang lain, nak mencederakan orang, nak mengaibkan orang lain, tidak boleh. Begitu juga dalam perkara keluar daripada agama Islam, tak boleh dengan sesuka-suka hati. Ada undang-undang, ada peraturan. Ya, na'udzubillah. Sedangkan kita wajib menjaga agama, wajib menjaga iman ini, jangan sampai jadi rosak iman dan Islam kita. Ya, jangan kita bagi ruang kepada musuh-musuh supaya merosakkan iman dan Islam kita. Jangan kita bagi ruang. Ya, jadi subhanallah, ya, Islam ni agama yang cukup lengkap, agama yang sangat memahami fitrah insaniah. Maka tiap-tiap seorang Islam hendaklah bersyukur. Allah nikmatnya. Orang lain lahir mereka dalam keluarga yang tidak Islam. Ya. Orang lain dalam keadaan dalam gelap gelita. Walaupun mata zahir ini terang benderang, walaupun mereka hidup dalam istana yang besar, dalam bermandikan cahaya, namun hati mereka gelap gelita, tak dapat hidayah Islam. Sebab tu kita kena syukur. Ya, kita lahir kita dalam keadaan Muslim, dalam keluarga Muslim. Bayangkan kalau kita ni tidak Islam, macam mana? Na'udzubillah min zalik. Wal'iyazbillah. Ya, menyembah patung yang tak bernyawa, sembah api, sujud pada patung, sujud pada benda yang tak bernyawa, na'udzubillah, diperbodoh-bodohkan kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih. Sebab tu kita wajib naklah bersyukur kerana Allah dah pilih kita menjadi orang Muslim, Islam. Alhamdulillah. Sebab tu salah satu doa yang kita baca apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita baca pagi dan petang. Raditu billahi rabba. Ya, aku redha, aku setuju
Ya, dengan senang hati bahawa Islam itulah ya din yang sebenar-benarnya, tidak ada yang lain. Ya, kenapa orang hari ini mudah-mudah ya nak keluar daripada agama, wal iazubillah, minta jauh. Ya, kerana tunjangnya tak kuat. Dengan tidak ada doanya, dengan ilmu yang kurang dari segi pemahaman tentang akidah tauhid, wal iazubillah. Ya. Diri terdedah dengan maksiat dan sebagainya. Akhir sekali kalau tak kena gaya boleh tercabut akar keimanan akidah ni, wal iazubillah. Rasulullah dah ajar pada kita, raditu billahi rabba wa bil islam midina. Ya Allah, aku redha hanya Allah lah sebagai Rabb. Tidak ada yang lain. Yang mentadbir, mengurus, Allah lah segala-galanya. Tidak ada yang lain. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dan aku setuju dan aku perkenan, ya Allah, menerima dengan senang hati hanya Islam lah din yang sebenar-benar, tidak ada yang lain. Ya, inna din indallah al-Islam. Sesungguhnya din ini ya di sisi Allah hanyalah Islam sahaja, tidak ada yang lain. Ya, faman yabtaghi ghairal islami, ya, faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa yang cari agama din selain daripada Islam, na'udzubillah min zalik. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala Allah Taala tak terima dia. Na'udzubillah min zalik. Jangan main-main, ya Allah. Ya, siap viral pula ya dalam media, ya, bercakap pula kata dia nak keluar Islam dan sebagainya. Wal iazubillah, jaga, na'udzubillah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang cari din agama selain daripada Islam, Allah Taala tak terima. Ya, perjuangan dia apa Tuhan tak terima. Malah wa huwa fil akhirati minal khasirin, malah di hari akhirat dia adalah rugi serugi-ruginya. Jaga iman ini, sahabat-sahabat sekalian, ya Allah, takutnya kita. Sebab tu kita antara lain kan kita baca doa apa? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Tapi yang kita minta mula-mula sekali apa? Supaya selamat agama dulu. Ya, makan, minum, kesihatan itu nombor 2, 3. Yang penting agama kena jaga. Kalau kita kaya raya, segar bugar sekalipun, tapi kalau tak jaga agama, wal iyazbillah, tak ada ertinya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Nombor 1. Kita minta dengan Allah pertama sekali, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, agar selamat Islam agama ini. Biar agama kita selamat. Ya. Pak kata orang pun, biarlah kita mati dalam keadaan Islam walaupun susah macam pun, tapi kita mati Islam puas hati kita, tak apa. Biarlah kita fakir miskin, asalkan kita mati dalam agama Islam. Ya. Daripada kita, daripada seseorang itu kaya raya, ya, lepas tu pula selebriti, kemasyhuran mewah, tapi mati dalam tidak Islam, wal iyadzubillah, na'udzubillah. Tuhan tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Jadi berhati-hati kita semua. Ya, tolong kalau boleh di-share-sharekan ya perkongsian saya pada pagi ini. Ya. Kita akan sambung pagi esok ya, hari ini dan pagi esok berdasarkan kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid yang pertama, di bawah tajuk wajib menjaga dan memelihara jangan rosaknya iman dan Islam. Kita kena syukur. Tadi tak habis lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Allah, aku redha hanya Engkau jualah Rabbku, tidak ada yang lain, dan Islamlah ya din agama anutan, tidak ada yang lain.
dan aku redha ya Allah bahawa Nabi Muhammad, bahawa Rasulullah SAW itu adalah sebagai Nabi lagi Rasul. Baca pagi dan petang. Ini antara lain untuk supaya nak menguatkan keimanan kita. Ya. Satu lagi, amalkan baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Tapi baca tu bukan sekadar baca sahaja. Biar kita faham. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita nak hurai surah Al-Ikhlas ni, ya, kita boleh keluarkan sifat yang wajib bagi Allah, nama asma Allah. Ya, ya Allah, ni the power of surah Al-Ikhlas. Nama pun Al-Ikhlas. Bila kita sering baca surah Al-Ikhlas ni, insya-Allah Allah akan lepaskan kita daripada keraguan, ya, tak yakin kita dengan agama kita ni, wa'iyazbillah, tak yakin dengan Allah. Dengan kita baca surah Al-Ikhlas, dia boleh melepaskan segala perkara yang boleh meragukan kita. Ya, benda yang boleh, ya, menserabutkan pemikiran kita. Baca surah Al-Ikhlas supaya betul hati kita dengan Allah. Allahus samad. Allah lah satu-satu tempat kita, tumpuan kita, minta dengan dia. Minta dengan makhluk manusia ni tak selesai. Tak sudah. Kita kena sudahkan dengan Allah, minta dengan Allah. Makhluk kita minta tolong, ya, dari segi syariat boleh. Tapi hati kita, pegangan hati kita, hanya Allah lah satu-satunya yang akan menolong kita. Allahu nasiri. Allah lah penolongku. Kalau kita zikir Allah lah, hati ingat Allahu nasiri. Allah julah penolongku. Allahu hubbi. Allah lah kecintaanku. Allahu syauqi. Allah lah kerinduanku. Itu yang suruh kita banyak ingat, sebut nama Allah banyak-banyak. Uzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah. Wahai orang beriman, sebut, ingatlah akan Allah. Siapa kata dari Islam ni tak ada zikir Allah? Tu ayat Quran tu bunyi, uzkurullah, ingatlah, sebutlah akan Allah. Ya, zikran kathira, sebagai sebutan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Biar hati ni kuat ingatan kita pada Allah, supaya hati kita terbenteng daripada bisikan iblis syaitan, ya, yang cuba nak melemahkan iman kita, pegangan akidah kita sebagainya. Orang hari ni pula, ya Allah, ya, boleh pula, ya, berviral, nak bercerita, nak keluar agama, wal'iyazubillah, minta jauh. Ya, jangan kita bermain-main dalam soal agama, akidah ni bahaya. Sebab Islam ni milik Allah. Agama ni milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Islam ni ialah milik Allah. Inna din indallah al-Islam. Ya. Baik, sambung lagi. Oleh kerana agama Islam ialah agama fitrah insaniah, maka tiap-tiap seorang Islam hendaklah bersyukur. Kena syukur. Allah, syukurnya kita ni Allah Ta'ala, ya, lahirkan ataupun Allah Ta'ala jadikan kita ni orang Islam. Kerana ia bertuah. Ya, kenapa kita wajib bersyukur? Kerana ia bertuah, beruntung menerima taufik daripada Allah Ta'ala. Dapat hidayah dan taufik daripada Allah. Ya. Allahu Akbar. Kesian kita tengok ramai di luar sana mereka-mereka yang masih belum bersyahadah. Saya syurkanlah, ya, siapa yang dengar live saya ni, bangun malam, ya, di samping kita bertahajud, kita berdoa, bermunajat pada Allah, selitkan doa ini. Apa dia? Ya Allah, kau berilah hidayah kepada hamba-hambamu yang masih belum bersyahadah. Tolong, ya. Saya kongsi ni. Ya Allah, dalam doa kita, ya, kau berilah hidayah
kepada hamba-hambamu yang masih lagi belum bersyahadah, ya Allah. Kesian, ya Allah. Kalaulah mereka yang belum bersyahadah ni tahu betapa indah dan nikmatnya hidup dalam Islam ni, ya, mereka tidak akan menanti walau sesaat, walau sedetik, walau seketika, walau sekelip mata pun mereka akan berlumba-lumba nak masuk agama Islam. Sebab selama ni mereka sudah lama duduk dalam kegelapan, tak dapat cahaya agama Islam. Tolong, ya, kita sama-sama pakat berdoa, ya. Dalam doa tahajud kita di akhir malam, minta dengan Allah, ya Allah, berilah hidayah, petunjuk kepada hamba-hambamu yang masih belum bersyahadah, ya Allah, agar mereka bersyahadah masuk Islam, ya Allah. Kesian, ya Allah. Ya, andainya mereka mengetahui betapa indah dan nikmatnya hidup beragama Islam ni, ya Allah, mereka tak akan tunggu walau sesaat, walau sedetik, walau seketika, walau sekelip mata pun mereka akan bersegera nak masuk agama Islam. Ya, ibarat kita dah duduk lama sesat dalam hutan, contohlah, ya. Dah sebulan, ya Allah, tak jumpa, tak nampak orang, tak jumpa orang, tak dapat bangun, tak jumpa jalan. Sekali kita nampak jalan keluar, ya Allah, kita punya hati punya gembira, tak boleh nak cakap lah, tuan-tuan. Betul tak? Ibarat orang yang terdampar di tengah lautan, ya, berpaut pada pecahan-pecahan kapal kayu yang kita berpaut. Setelah sekian lama kita menanti, akhirnya datang bot penyelamat, ya Allah, kita punya rasa sukanya tak boleh nak cerita lah, tak tergambar, tak terungkap dengan kata-kata tentang betapa gembiranya kita kerana kita diselamatkan daripada bahaya. Itu bahaya dunia, ini bahaya akhirat daripada azab neraka. Allahu Akbar. Ya. Jadi saya mohon tolong dikongsi-kongsikan, ya, tolong dikongsi-kongsikan, ya, bicara pagi, muhasabah di pagi ini kepada yang lain-lain, ya, supaya kita buka minda kita, ya, biar kita ada rasa kasih sayang kepada seluruh umat manusia, kepada yang Muslim, apatah lagi yang tidak Muslim, kesian kepada mereka. Kalau tanya semua manusia, tak kira siapa pun, semua nak benda baik. Masa saya pernah buat contoh dulu kan, ada 2 biji rumah. Rumah A pertama ni, ya Allah, rumah batu cantik, ada hawa dingin dalam rumah tu, di atas meja yang cukup besar ada bermacam-macam hidangan, minuman bermacam aneka ragam dengan air condition. Dan rumah yang kedua, rumah B tu, ya Allah, rumah kayu dah rusuh, ada dah dinding yang reput-reput, ya, kemudian ada pula siling pun yang pecah-pecah. Dalam tu, ya Allah, ya, perkakas meja tunggang terbalik, ada lah binatang bisa sebagainya. Agak-agak kita nak pilih rumah yang mana? Rumah A ke rumah B? Of course, siapa pun, ya, pasti dia akan memilih rumah yang pertama. Dia tak akan pergi rumah yang kedua. Buat apa? Rumah nak runtuh, ya, berbau, hapak dan sebagainya. Kenapa nak pilih? Begitulah naluri manusia. Dia nak benda yang baik. Allahu Akbar. Jadi jangan lupa ayahanda bonda, adida kekandaku, ya, dalam tahajud kalian tolonglah doakan kepada saudara-saudara kita yang masih belum bersyahadah agar mereka dapat bersyahadah dan masuk agama Islam. Sekarang ini pun di rumah yang saya duduk sekarang ni, di Taman Bukit Taman Bukit Katil, ya, jiran tetangga saya, ya, ada yang bukan Islam. Ya, saya tak berkemampuan nak berkomunikasi dengan langsung dengan mereka, tapi saya berkomunikasi minta dengan Allah, ya Allah. Lalu depan rumah-rumah mereka saya balik, kita solat subuh, ya, lalu depan rumah mereka, ya Allah, berilah hidayah kepada mereka ni, ya Allah, agar mereka bersyahadah, ya Allah, bukakan pintu hati. Ini usaha ikhtiar kita. Ya, Sayyidil Habib Umar hafizahullah dalam kitabnya Taujihun Nabi, ya, dia buat pertanyaan. Kita hidup sampai 50 tahun ni, ya, berapa orang-orang yang bukan Islam telah berjaya kita Islamkan? Allah. Ya, kita dah hidup 40 tahun, 50 tahun, 60, 70 tahun ni, berapa orang-orang yang masih belum Islam yang telah berjaya kita Islamkan? Macam mana, tuan-tuan? Ya Allah, saya pun takut ni, ya Allah. Ya, tidak ada sensitiviti langsung kadang-kadang kita terhadap orang yang bukan Islam. Ya, tak terfikir langsungkah kita nak mengajak saudara-saudara kita yang masih belum Islam itu supaya masuk Islam?
Allahu Akbar. Kita bersyukurkan dan bertuah kerana ia bertuah menerima hidayah taufik dari Allah. Hingga dengan itu, ia menjadi seorang yang beragama Islam. Oleh yang demikian, ya, bila kita ni dah Allah Ta'ala takdirkan kita ni hidup beragama Islam, hendaklah ia meneguhkan pegangan kepada agama Islam yang mulia. Cari jalan. Macam mana nak memperteguhkan keimanan ini? Ya, dengan kita belajar, dengan kita beramal sungguh-sungguh, dengan kita bersuhbah, berdamping dengan orang-orang yang saleh. Ini semua benda ni penting. Ya, saya sebutkan dulu kan beberapa kali dalam hadis Nabi kan, akhir zaman kata Nabi, satakunu akhir zaman, ya, manusia pagi beriman, petang dia kafir. Petang dia beriman, pagi dia kafir. Kecuali siapa? Man ahyahu Allahu bil ilm. Kecuali mereka yang Allah hidupkan di hatinya dengan ilmu, insya-Allah dia tidak akan sesat, dia tidak akan jadi murtad, wal iyad billah. Illa, kecuali siapa dia? Man ahyahu Allahu bil ilmi. Ya, nanti saya akan cari balik hadis itu. Ya, akhir zaman kata Nabi, banyak orang tukar agama, pagi beriman, petang dia keluar. Kata orang Melaka, ya, petang dia beriman, pagi dia keluar. Ya. Auzubillah. Kecuali man ahyahu Allahu bil ilmi. Kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Majlis ilmu, tak cukup ilmu, kita beramal kena ada wirid zikir pula. Sebagai benteng diri kita, ada wirid-wiridnya, azkarnya, ratib ke, hizib sebagainya. Penting. Dan ketika kita kena bersohbah, ya, sohbah, bersahabat dengan guru-guru, dengan orang yang soleh, supaya ini sebagai benteng kita, kekuatan kita di akhir zaman. Ya, di samping munajat kita kepada Allah, tangis teriak kita dengan doa tadilah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya, wahai Tuhan, aku minta keselamatan pada agama. Ya. Satu lagi, ya muqallibal qulub. Ni doa yang patut kita baca sentiasa. Ya muqallibal qulub, wahai yang membalik-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini, ya Allah, di atas agama Islam. Jangan tergelincir. Jangan berubah hati, tidak. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini, ya Allah, ya, agar kuat, agar istiqamah sehingga akhir hayat di atas agama Islam. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan, saya akan tuliskan, ya, apa yang saya sebut dalam perbicaraan ini, insyaAllah. Ya, oleh demikian, hendaklah meneguhkan pegangan kepada agama Islam dan memeliharanya dari segala apa yang boleh merosakkan. Wajib kena jaga. Apa-apa yang merosakkan iman, kita kena jaga. Sebagaimana kita tanam biji benih, ya, sudah pasti kita, supaya nak pastikan biji benih ni dapat tumbuh dengan baik, kita akan pagar dia. Ya, kita akan beri pelindungan yang sepatut pelindungan. Kalau kita patut racun, kita racun serangga dan sebagainya, supaya tidak mudah diserang oleh serangga-serangga ataupun perosak-perosak. Maka begitulah kita benteng diri iman kita ni dengan ilmu, dengan amal, ya, zikir yang umum dan zikir yang khusus, dan dengan kita bersohbah dan dengan doa munajat kita, insya-Allah kita akan selamat. Kerana agama Islam sahajalah yang diredai Allah dan yang menentukan nasibnya untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar-benar, terutamanya besok di hari akhirat. Jadi cukuplah, ya, sekadar itu, ayahanda, bonda, adida, kekandaku yang kukasihi sekalian. Kita santai-santai saja pagi ini, ya, dan tolong share dan kongsi-kongsikan, dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbicaraan berkenaan dengan wajib menjaga dan memelihara jangan rosaknya iman dan Islam. InsyaAllah siri yang kedua pada pagi esok, pada hari Ahad, ya, pada masa yang sama, insyaAllah pukul 8.30 pagi esok. Jangan lupa kita bertemu lagi pada pagi esok. Saya tinggalkan dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.